Karena halangan itu dia boleh datang secara dalaman, itulah nafsu kita, dan halangan itu juga boleh datang secara luaran daripada syaitan, sama ada syaitanul jinni wal ins yang akan sentiasa ataupun akan berusaha untuk menghalang kita buat baik. Jadi kita harapkan dengan adanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dapatlah kita mengamalkan apa yang kita ketahui tentang kebaikan-kebaikan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Tuan-tuan, pada pagi ini kita akan mula membincangkan tentang proses bagi pernikahan. Sebelum ini tuan-tuan, kita bincang tentang pra pernikahan. Jadi maksudnya penjelasan tentang hukum perkara-perkara yang perlu untuk kita fahami sebelum daripada berlakunya proses akad. Jadi pernikahan itu tuan-tuan bermula dengan satu akad. Walaupun dengan perkataannya sangat simple. Saya akan sebutkan kepada tuan-tuan dahulu, pada orang Arab, akad nikah dia, lelaki hanya akan menyebut satu perkataan saja, iaitu qabiltu, aku terima. Ya, maka sempurnalah akad perkataan. Jadi pada pagi ini tuan-tuan kita akan lihat apabila telah berlakunya akad, apa dia punya implikasi, kesan terhadap kedua-dua pihak, sama ada lelaki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Tuan-tuan, yang ada kitab adalah pada muka surat 769. Akad nikah dan kesannya dia bermula dengan makna pernikahan ataupun makna nikah. Az-zawaj dari segi bahasa ialah bergandingan ataupun bercampur dan bergaul. Yang mana orang Arab berkata, si fulan menikahkan unta-untanya, bermaksud menggandingkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Mereka juga berkata dia dinikahi tidur, bermaksud dicampuri tidurnya. Jadi sebab itu dalam bahasa Arab dia ada perkataan al-mutaja'ah. Asal makna mutaja'ah ni tidur di atas lambung. Jadi maksudnya ini adalah penggunaan dari segi bahasa. Kalau dengan orang Arab perkataan az-zawaj. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Yasin itu perkataan az-zawj ataupun az-zawaj ini juga digunakan untuk dalam konteks binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi sebab saya dulu di awal kitab ini pun kita telah bincang dari segi tumbuh-tumbuhan itu juga tuan-tuan perlu kepada pernikahan, dan dari segi makna bahasa ni tuan-tuan persenyawaan. Bahkan yang kita cerita dulu, pokok tamar itu proses pendebungan jantan dan betina itu tuan-tuan perlu dilakukan secara manual untuk menghasilkan buah tamar yang berkualiti. Jadi itu dari segi makna bahasa. Dalam surah As-Saffat ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menyebut uhsyuru alladhina zalamu wa azwajahum. Pada Allah menceritakan apa yang akan berlaku di akhirat kelak, yang mana Allah memerintahkan kepada para malaikat. Allah kata, himpunkanlah alladhina zalamu, mereka-mereka yang zalim, wa azwajahum, dan juga gandingan-gandingan mereka. Jadi dalam ayat ini bukan maksud pasangan, azwaj itu maksudnya orang-orang yang zalim bersama dengan mereka-mereka yang bersubahat ataupun yang bersama-sama dengan mereka melakukan kezaliman tersebut. Yang mana dalam riwayat tafsir juga mengatakan maksudnya juga termasuk syaitan. Manakala nikah dari segi istilah syarak, ia bermaksud akad yang mengharuskan suami isteri untuk melakukan istimta' dengan cara yang syar'i. Ini yang pernah juga kita sebut dahulu tuan-tuan. Ta'rif nikah dari segi syarak, dia kata apa? Aqdun yuhillu bihi al-istimta'. Ia adalah satu akad yang menghalalkan. Istimta' maksudnya berseronok dan juga bersetubuh. Kerana dalam Islam, seperti mana kita sebutkan sebelum ini atau kita bincangkan sebelum ini tuan-tuan, tidak ada akad yang menghalalkan persetubuhan
kecuali dua cara. Yang pertamanya ialah akad pernikahan, yang keduanya adalah perhambaan. Seperti kita sebutkan dahulu bahawa apabila sistem perhambaan itu sudah lagi tidak menjadi amanat dalam masyarakat, maka satu-satunya ruang syar'i yang menghalalkan istimta' ini adalah melalui akad nikah. Kemudian seterusnya kita bagi penjelasan tentang jenis-jenis nikah. Terbahagi kepada dua, iaitu nikah yang batil dan juga nikah yang sah. Yang dimaksudkan dengan nikah yang batil iaitu nikah yang tidak cukup rukun satu, ataupun syarat sah nikah tidak disempurnakan. Seperti kita bincang dulu apa tu kan, yang kita kata orang yang pergi menikah di Thailand, isu tengah panas sekarang ni kata, dia dari segi hukum kita kena perhalusi. Kalau ada sebab nikah di apa nama tu di Thailand ni tuan, isunya ialah yang pertama juru nikah. Apabila wali tidak bersama dengan perempuan, maksudnya perempuan itu nak bernikah dengan menggunakan wali hakim ataupun disebut juga sebagai wali raja. Jadi bila wali hakim itu tuan, dia mestilah orang yang dilantik secara rasmi oleh pihak berkuasa agama. Kalau dahulu tuan dilantik oleh siapa? Oleh raja, khalifah. Macam sekarang ni kalau kita di Malaysia ni dilantik oleh sultan sebagai ketua agama. Jadi bila berkahwin di Thailand, apabila tidak ada wali, bila nak menggunakan wali hakim ini tuan, adakah orang yang menjadi wali hakim itu diberi kuasa? Tapi kalau dia bawa wali dia sendiri, tak ada masalah lah siapa angkat nikah pun. Ya, dari segi syaratnya adalah sah. Okey. Jadi kalau tidak ada wali yang wali hakim yang diberikan kuasa tadi, maka pernikahan itu tidak cukup rukun. Ya, tidak cukup rukunnya. Iaitulah wali tidak ada. Okey, so sekarang pergi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan nikah yang batil ini. Dia kata hukum nikah ini adalah haram dan tidak ada apa-apa kesan ataupun implikasi daripada akad berkenaan. Jadi maksudnya akad itu tak terpakai. Walaupun begitu, dalam sesetengah bentuk nikah yang batil ini, perempuan wajib untuk dibayar mahar misil. Jadi walaupun hukum itu ataupun pernikahan itu tidak diiktiraf dari segi syarak, tidak ada apa-apa kesan, maksudnya perempuan tadi tak wajib taat kepada lelaki yang dia anggap sebagai suami lah dalam pernikahan itu. Dan begitulah juga suami tadi ataupun lelaki tadi tidak wajib untuk memberikan nafkah, memberikan mas kahwin kepada perempuan yang kononnya menjadi isteri dia. Jadi tidak ada implikasi dari segi hukum. Tetapi dikatakan dalam beberapa bentuk, maksud ada situasi-situasi pernikahan yang batil, maknanya bila telah berlaku, walaupun akad itu tidak terpakai, tetapi lelaki wajib untuk membayar mahar setara yang pernah kita bincang sebelum ini tuan-tuan, iaitu mahar misil itu kepada perempuan yang telah pun dinikahi olehnya tetapi tak terpakai. Okay, contoh dia kata apa? Perkahwinan tanpa wali satu, dan perempuan itu telah disetubuhi. Yang macam kita sebut tadi lah tuan-tuan, pergi berkahwin di Thailand kerana bapa ataupun wali tak bersetuju, lagi kahwin di Siam, pakai package akad nikah, terus tidur di hotel, berlakulah persetubuhan. Balik di sini baru tahu juru nikah tu tokek kedai Tok Biak, bukan juru nikah rasmi yang dilantik oleh pihak berkuasa agama. Maka nikah itu adalah batil. Jadi persetubuhan dah berlaku, maka lelaki tadi tuan-tuan wajib untuk membayar mahar misil kepada perempuan ini tadi. Kerana perempuan ini tadi membenarkan diri dia disetubui atas dasar apa? Dia menganggap pernikahan itu sah. Dan lelaki itu juga, kenapa dia setubuhi perempuan tadi? Kerana dia menganggap pernikahan itu sah. Tapi akhirnya didapati pernikahan itu adalah
batil, maksudnya fasid, tak terpakai. Jadi dalam situasi ini tuan-tuan, lelaki tadi wajib untuk membayar mahar bisil kepada perempuan itu tadi. Okey. Dan lelaki itu, dan mereka berdua juga tuan-tuan, dari segi kalau kita pergi kepada bab jinayat, tidak boleh dihukum sebagai kesalahan zina. Okay, kerana waqi persetubuhan itu berlaku secara apa tuan-tuan? Syubhah. Kerana masing-masing menganggap mereka adalah suami isteri yang sah. Okey, apa dalil yang mengatakan pernikahan tanpa izin wali itu adalah batil? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kata Nabi, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliyiha fanikahuha batil thalathan, maksudnya Nabi ulang 3 kali. Fa in dakhala biha falaha mahrul mithl bima istahalla min farjiha. Jadi kata Nabi, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa kebenaran daripada walinya, tanpa izin daripada walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya itu adalah batil, batal lah. Bahasa kita mudahnya, maka nikah itu terbatal. Nabi ulang 3 kali, nikahnya batal, nikahnya batal. Fa in dakhala biha, tetapi sekiranya lelaki itu telah menyetubuhinya, falaha, maka bagi perempuan tadi mahrul mithli, mahar bisil ataupun mahar setara, bimastahalla min farjiha, disebabkan oleh dia membenarkan diri dia untuk disetubuhi. Jadi maksud itu kenapa dia wajib untuk diberi mahar bisil. Itu tuan, maknanya contoh nikah yang tidak ada, tak sempurna rukun ataupun syarat sah tidak dipenuhi. Contohnya tuan, syarat sah ini wali yang tidak mengikut turutan. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah bincang sebelum ini tentang syarat siapa yang jadi wali. Maka di sana ada dia punya senarai turutan dia. Dia ada wali, tapi dia lompat wali. Contohnya tuan-tuan, wali dari segi rankingnya, yang pertama siapa? Bapa, pergi kepada datuk, pergi kepada bapa saudara sebelah bapa. Jadi sekarang ni tuan-tuan, katakanlah dia kahwin, bapa tak bersetuju, dia pergi ambil lah datuk dia jadi wali. Okey, jadi datuk pergi jadi wali sedangkan bapa masih ada. Maka datuk tadi itu tidak berhak untuk menjadi wali, kerana dia tak boleh langkah. Wali ini mesti ikut ranking yang ada. So jadi ini maknanya apa tuan-tuan? Rukun ada, tapi syarat sah. Kerana syarat sah itu, wali tadi itu apa dia punya requirement dia tuan-tuan. Jadi itu maknanya pernikahan yang batil, yang terbatal. Nikah yang sah pula ialah nikah yang cukup rukun dan syarat sah perkahwinan, yang mana ianya melahirkan kesan-kesan ataupun implikasi serta tanggungjawab. Antaranya dia akan sebutkan ataupun perincikan tentang tanggungjawab tersebut. Okey, dari segi yang pertamanya, hak dan tanggungjawab selepas daripada akad nikah. Sekiranya akad nikah yang sahih ataupun yang sah berlaku, maka terdapat pelbagai hak dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh kedua-dua pihak, sama ada suami ataupun isteri. Jadi tanggungjawab ni tuan-tuan sebagai kesan daripada sesuatu akad yang berlaku, bukan hanya ke atas suami saja, isteri juga ada tanggungjawabnya. Okey, dari segi senarai awal ataupun penjelasan awal terhadap tanggungjawab berkenaan, kerana nanti tuan-tuan dia kata akan dibincangkan dengan lebih detail pada peringkat yang berikutnya nanti. Jadi pada peringkat ini dia akan senaraikan kepada kita hak-hak dan tanggungjawab ini, ya, secara ringkas dan juga apa dalilnya. Yang pertama, halal bagi suami dan isteri untuk beristimta, yakni berseronok dan bersetubuh dalam bentuk yang syar'i. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum.
Kata Allah, isteri-isteri kamu itu adalah seumpama kebun tanaman kamu, maka oleh sebab itu datangilah kebun tanaman kamu itu sebagaimana yang kamu suka. Jadi sebab ini tuan-tuan, dulu kita pernah bincang, seorang perempuan dia tidak boleh meletakkan syarat bahawa selepas daripada dinikahi, maknanya dia tak benarkan untuk suami menyetubui dia. Ya, ada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan anggap benda ni pelik, tapi kalau tuan-tuan tanya apa nama tu sahabat-sahabat kita yang sama ada jadi hakim syar'i ataupun sekarang ni dia ada pegawai solo, tuan-tuan ya, maknanya macam lebih kurang macam kaunselor lah, untuk nak handle kes-kes apa nama tu masalah rumah tangga. Dan juga tanya pegawai yang apa nama tu berada di bahagian keluarga Islam, ya, di pejabat-pejabat agama. Macam-macam cerita pelik yang boleh dengar. Jadi maksudnya sebab apa? Sebab tadi kita berbalik kepada definisi nikah itu, kita kata apa? Dia adalah satu akad yang menghalalkan persetubuhan. Jadi maknanya apabila seseorang yang terlibat dalam akad nikah ini meletakkan syarat yang bercanggah dengan tujuan daripada akad itu, maka syarat itu dianggap sebagai batil. Ya. Kemudian yang kedua, isteri wajib untuk mengikuti, mentaati dan juga menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Dan dia juga wajib untuk menjaga rumah tangga suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seseorang perempuan itu tidur ataupun bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, firasha zawjiha, maknanya di sini dalam keadaan apa tuan-tuan? Tanpa izin suamilah. Dia tak nak tidur bersama dengan suami dia, ya, dalam keadaan suami tidak mengizinkan. La'anatha al-malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknatnya sehingga subuh harinya, maknanya sampai ke pagi. Dan dalam satu riwayat yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si isteri tidak datang kepadanya, dan si suami bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka si isteri itu dilaknat oleh para malaikat sehinggalah ke waktu pagi. Dan ketika khutbah Hajjatul Wada', Nabi berkhutbah di padang Arafah ketika Nabi menunaikan ibadat haji, kata Nabi, "Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna." Hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa pun yang kamu tidak suka untuk memijakkan kakinya di atas hamparan kamu. Maksudnya masuk ke dalam rumah kediaman kamu. Untuk ini 3 hadis yang menceritakan tentang apa? Kewajiban isteri untuk taat kepada suami, termasuklah dalam tempat tidur. Hadis itu selalu digunakan oleh golongan yang cuba memberikan gambaran negatif terhadap Islam. Mereka mengatakan inilah bukti menunjukkan Islam pandang rendah kepada perempuan, Islam diskriminasi perempuan. Tuan-tuan, hadis persepsi yang sebegitu tuan-tuan sebenarnya lahir apabila mereka tidak melihat secara menyeluruh. Sebab bila kita bincang tentang hak dan tanggungjawab, dia tidak datang daripada sebelah pihak saja. Dia tidak hanya mewajibkan isteri untuk taat kepada suami dan menunaikan hak suami ke atas dia semata-mata, kerana sebelum daripada itu Islam juga meletakkan tanggungjawab dan hak isteri itu mesti dipenuhi oleh suami. Jadi kerana itu jangan baca daripada satu perspektif maka terus kita buat kesimpulan. Jadi di sini tuan-tuan, maknanya itu hak suami yang mesti ditunaikan oleh isteri,
Antaranya ialah apa tuan-tuan? Apa nama tadi kita kata? Tempat tidur, persetubuhan, dan juga apa? Menjaga rumah daripada dimasuki oleh orang yang tidak disukai oleh suami. Okey, yang ketiga, sekarang kita tengok tanggungjawab suami. Mas kahwin. Mas kahwin adalah hak isteri yang diwajibkan kepada suami. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan itu mas kahwin mereka sebagai satu pemberian yang wajib. Dan mas kahwin itu kan kita dah bincang panjang sebelum ni adalah hak isteri. Hatta wali sendiri betul-betul dari segi hukum tak boleh sentuh mas kahwin ini kerana dia adalah hak mutlak isteri. Dan isteri berhak berbincang dengan wali untuk menentukan berapa banyak mas kahwin yang dia nak daripada suami dia. Sebab tu hari ini tuan-tuan, dari segi adat kita pernah bincang sebelum ini, kita meletakkan hantaran lebih tinggi daripada mas kahwin. Sedangkan dari segi hukum tuan-tuan, kalau kita lihat yang wajibnya adalah mas kahwin. Jadi sepatutnya jumlah hantaran itu sebenarnya adalah jumlah mas kahwin, seperti yang diamalkan di beberapa tempat. Kerana ada tempat yang mana keseluruhan wang yang diberikan oleh suami kepada isterinya itu adalah mas kahwin. Jadi maknanya apa? Sebab kita sebut dahulu tuan-tuan, di antara hikmah diwajibkan, difardukan mas kahwin itu, walaupun dia tak termasuk dalam rukun nikah, tapi dia adalah tanggungjawab daripada seorang suami adalah untuk memberikan mas kahwin sebagai tanda penghargaan dia terhadap isteri, terhadap kesediaan isteri untuk berkhidmat kepada dia ataupun untuk menjadi isteri dia. Jadi mas kahwin tu kan, bagi kita kata dulu mas kahwin kalau suami tak bayar kekal menjadi hutang sampai mati. Sebab tu kalau lah mas kahwin tidak dibayar, kalau suami mati, isteri berhak ambil daripada harta yang ditinggalkan terlebih dahulu sebagai hutang sebelum daripada dia ambil pusaka daripada peninggalan suami dia tadi. Yang keempat, nafkah. Semua orang Islam bersepakat mengatakan bahawa nafkah isteri adalah kewajipan suami. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233 kata Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan menjadi kewajipan kepada bapa ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Jadi maksudnya apabila isteri melahirkan anak, dalam konteks ayat ini Allah kata apa? Bukan sahaja bapa itu tadi wajib untuk menyediakan nafkah kepada anak yang dilahirkan, bahkan Allah kata suami tadi ataupun bapa tadi itu juga wajib untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu yang melahirkan anaknya itu dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sepatutnya. Dalam surah At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhim. Tempatkanlah isteri-isteri kamu yang menjalani iddah. Jadi maknanya dalam ayat 6 surah At-Talaq ini Allah cerita tentang kewajipan outgoing husband apabila dia telah menceraikan isteri dia, yang mana isteri masih dalam tempoh iddah raj'i. Maksudnya boleh rujuk kepada suami dia, maknanya suami boleh rujuk kepada isteri ini pada bila-bila masa. Maka pada waktu itu tuan-tuan, Allah kata apa? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di tempat kediaman kamu yang sesuai dengan kemampuan kamu. Wala tudarruhunna, dan janganlah kamu menyakiti mereka. Maknanya mengganggu ketika mana outgoing wife tadi tinggal di rumah dalam tempoh iddah itu, jangan kamu mengganggu mereka dengan tujuan untuk menyusahkan, dengan niat untuk mengeluarkan dia daripada tempat tinggal mereka. Jadi maknanya apa tuan-tuan?
Dalam tempoh iddah selepas berlakunya perceraian pun, Allah masih tekankan tentang kewajipan suami ini untuk menyediakan tempat tinggal yang selesa. Maka apatah lagi apabila pernikahan itu berjalan secara baik dan sempurna. Jadi maknanya dalam tempoh iddah pun tuan-tuan, suami wajib untuk mengekalkan, bahkan dalam perbincangan fuqaha, wajib untuk mengekalkan isteri ini tinggal di rumah di mana mereka tinggal ketika berkahwin. Maksudnya yang kena keluar daripada rumah itu bukan isteri, yang kena keluar daripada rumah tersebut adalah suami. Jadi maknanya kalau dalam tempoh iddah pun itu kewajipan yang Allah tetapkan, maka apatah lagi ketika perkahwinannya berjalan seperti biasa. Dan Rasulullah juga bersabda dalam khutbah baginda semasa hajjatul wada', walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kamu wajib untuk memberikan perbelanjaan. Rizquhunna itu maksudnya keperluan hidup mereka, wa kiswatuhunna dan juga pakaian untuk mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan termasuk dalam pengertian nafkah disebutkan oleh Nabi di sini adalah apa tuan? Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jadi maksudnya apa tuan? Ini adalah tanggungjawab ke atas seorang suami. Kena sediakan nafkah itu tadi. Itulah apa tuan? Makan, minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Bahkan menjadi prasyarat, kita pernah bincang sebelum ini tuan-tuan, menjadi prasyarat untuk apabila suami nak demand ketaatan daripada isteri, maka dia terlebih dahulu mesti sempurnakan tanggungjawab dia dari segi nafkah. Sebab itulah kita pernah sebut sebelum ini tuan-tuan, ataupun kita pernah bincang, syarat isteri wajib kena keluar daripada rumah ibu bapa dia apabila suami telah menikah, menyediakan baitul zaujiyah, iaitulah rumah kelamin. Maksudnya rumah yang sesuai untuk mereka diami sebagai pasangan suami isteri. Pada uruf mengatakan rumah itu sesuai untuk didiami oleh suami isteri, maka pada waktu itu tuan-tuan, isteri tadi wajib kena keluar daripada rumah mak ayah dia untuk tinggal di rumah berkenaan. Kalau dia tak keluar, maka tuan-tuan, dia telah ingkar kepada perintah suami dia. Okay, yang kelima, dia punya implikasi daripada akad bahagian yang sama kepada para isteri. Dia cerita tuan-tuan, apabila buka cawangan lebih, maka sebaik sahaja berlakunya akad untuk pernikahan yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, maka tuan-tuan menjadi kewajipan kepada suami untuk berlaku adil kepada semua isteri dia. Pembahagian yang sama ini adalah diwajibkan bagi semua isteri apabila berlakunya poligami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana 'inda ar-rajuli imra'atan falam ya'dil bainahuma jaa'a yawm al-qiyamati wa shiqquhu saqit." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Apabila seseorang lelaki mempunyai dua orang isteri, imra'atan, falam ya'dil bainahuma, dan dia tidak berlaku adil terhadap kedua isterinya itu, jaa yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, wa shiqquhu saqit, dalam keadaan sebelah badannya jatuh. Itu yang kita selalu terjemah bahunya sengit itu. Jadi maksudnya apa? Nabi kata kalau seorang itu ada lebih daripada seorang isteri, dia tidak berlaku adil, dibangkitkan daripada mahsyar nanti tuan-tuan dalam keadaan orang dah tahu ini orang yang tak berlaku adil kepada isteri yang lebih daripada suami. Ya. Dan Sayyidatina Aisyah berkata bahawa Nabi SAW telah melakukan pembahagian kepada semua isterinya secara adil. Dan baginda berkata, Allahumma hadhihi qismati fima amlik
fala talumni fima tamliku wa la amlik. Ini doa daripada Nabi SAW. Ya, maknanya sebagaimana kita ketahui tuan-tuan, Nabi mempunyai lebih daripada seorang isteri dan Nabi telah berusaha untuk berlaku adil. Tetapi dalam situasi itu pun kalau kita lihat, Nabi tetap berdoa kepada Allah nak menunjukkan tuan-tuan untuk berlaku adil kepada lebih daripada seorang isteri ini bukan benda yang mudah. Jadi inilah doa Nabi. Jadi tuan-tuan ada niat tu, kena hafal doa ni dulu, clear, baru boleh proses. Nabi kata, Allahumma hadhihi qismati fima amlik. Ya Allah, inilah pembahagian aku dengan apa yang aku miliki. Fala talumni, janganlah engkau cela aku. Fima tamliku, pada apa yang engkau miliki. Wala amliku, dan tidak aku miliki. Jadi dalam tafsiran muhaddis, apa maksud yang Nabi kata fima amliku, tentang apa yang aku ada? Maksudnya dari segi tempat tinggal dan juga nafkah. Nabi berlaku adil kepada semua isteri baginda dari segi tempat tinggal dan nafkah dengan apa yang Nabi ada. Fala talumni fima tamliku wala amlik, jangan engkau cela aku pada apa yang aku tidak miliki. Ya, jadi maksudnya apa? Iaitulah rasa cinta dan juga kasih sayang. Ya, sebab kita tengok tuan-tuan, contohnya kalau kita sebab benda ni melibatkan emosi, benda yang susah untuk kita nak berlaku adil. Jadi kita tengok ya, Nabi selalu menyebut tentang kebaikan Sayyidatina Khadijah. Sebab kita tahulah ya, ketika mana Sayyidatina Khadijah masih hidup, Nabi hanya hanya ada beliau sahaja sebagai isteri baginda. Tapi walaupun Khadijah telah meninggal, Nabi masih lagi menyebut tentang kebaikan Khadijah pada baginda yang menyebabkan isteri lain cemburu. Dan begitulah juga contohnya Nabi dengan Sayyidatina Aisyah, yang kadang-kadang menyebabkan ada isteri lain yang merasa cemburu kepada Aisyah dan sebagainya. Jadi maksudnya betul-betul dari segi perasaan itu adalah sesuatu yang sukar untuk kita nak berlaku adil. Tetapi yang wajib untuk berlaku adil ni apa tuan-tuan? Nafkah yang bersifat zahir. Ya, kita katakan tadi apa? Tempat tinggal dan juga makan minum serta pakaian. Ya. Okey, so itu yang kelima tuan-tuan ya. Hak isteri apabila dia ada mandu. Maknanya suami kena berlaku adil terhadap semua isteri. Ya. Yang keenam tuan-tuan, implikasi daripada satu akad nikah adalah keturunan, nasab. Anak yang lahir selepas perkahwinan dinasabkan kepada bapanya sekiranya isteri mengandung mengikut masa hamil yang biasa, iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan dan paling lama 4 tahun. Maka oleh itu, setiap anak yang lahir hasil daripada perkahwinan yang sah adalah dinasabkan kepada suami. Sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Anak yang lahir daripada pasangan, yang mana daripada hubungan suami isteri yang sah, lil firash itu maksudnya dinasabkan kepada bapaknya. Itu maksud al-waladu lil firash, dinasabkan kepada bapaknya. Walil ahiri al-hajar, manakala untuk penzina pula, jadi maksudnya kalau dapat anak melalui perzinahan, maka al-hajar itu maksudnya dia tidak akan dapat apa-apa, kerana anak tadi itu tidak berhak untuk dinasabkan kepada biological father tadi itu. Walaupun dia, dan maknanya dari segi kita apa, seorang perempuan tadi dia tahu dia hanya berzina dengan seorang lelaki saja. Jadi bila berzina menyebabkan dia mengandung, melahirkan anak, dan dia tahu bapa kepada anak yang dia lahirkan, kalau kita hari ini kita gunakan istilah tak sah taraf lah tuan-tuan, ataupun anak zina, dia tahu laki inilah bapa kepada anak yang dilahirkan ini. Dari segi syarak tuan-tuan, bapa ni tidak ada apa-apa hubungan dengan anak yang dilahirkan, ataupun lelaki tadi itu tidak ada apa-apa hubungan. Ya, jadi itu dikatakan nasab ini hanya boleh disabitkan apabila berlakunya pernikahan yang sah.
Cumanya dari segi tempoh, ya, kalau kita tentu dalam mazhab kita Syafi'i meletakkan 6 bulan. Maksudnya apabila isteri ini tadi melahirkan anak dalam tempoh 6 bulan, ya, selepas daripada berlakunya pernikahan, maka dinasabkan kepada suami dia itu. Ya, tapi kalau kurang daripada 6 bulan, tak boleh dinasabkan kepada suami itu tadi. Tapi tuan-tuan, ini ada perbahasan lah. Cuma kita ada fatwa kita tersendiri dari segi ini. Sampai pasal nanti kita akan bincang dengan lebih detail tuan-tuan, ya, tentang isbat nasab ni, maknanya pensabitan nasab ini ada dia punya perbahasan. Okay, kemudian yang ketujuh tuan-tuan, dari segi implikasi, dari segi akad, hak mewarisi harta pusaka di antara suami dan isteri berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Ini adalah apa tuan-tuan? Penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 12. Yang mana Allah menyatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn. Wa lahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Ayat itu tuan semua main nombor. Cuma kita faham makna atau tidak. Ya, ar-rubu' itu tuan kuarter 1/4. Al-thumunu 1/8. Ya, 12.5%. Nisfu 50% ataupun sebab. Ya. Jadi Allah kata dalam ayat itu kan, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Untuk suami itu kan, dia boleh dapat nisfu ma taraka azwajukum, separuh daripada apa yang ditinggalkan oleh isteri dia, illam yakul lahunna walad, sekiranya tak ada anak. Jadi maksudnya suami isteri kahwin, isteri meninggal, tak ada anak, maka suami boleh dapat separuh. Tetapi kalau isteri meninggal, anak ada, suami hanya dapat 1/4 saja. Ya, suami dapat 1/4. Fa in kana lahunna waladun, kata Allah, sekiranya mereka ada anak isteri bila dia ada anak, falakumur rubu'u mimma tarakna, maka kamu boleh dapat 1/4 daripada apa yang mereka tinggalkan. Anak ni sama ada dengan perkahwinan dia, ataupun mungkin anak yang isteri ini dapat daripada perkahwinan sebelum daripada dia. Jadi maksudnya itu dia punya portion dia. Suami boleh dapat 1/2 kalau isteri ini tak ada anak, dia boleh dapat 1/4 kalau isteri ini ada anak. Min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn, iaitu selepas daripada diselesaikan wasiat dan juga hutang isteri ini tadi. Wa lahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Isteri pula, kalau suami dia meninggal, kalau suami dia tak ada anak, dia boleh dapat 1/4. Ya, dia boleh dapat 1/4 daripada peninggalan suami. Itu kalau suami tak ada anak, sama ada anak dengan dia ataupun anak dengan isteri yang lain. Fa in kana lakum waladun, tetapi kalau sekiranya bagi kamu, kata Allah, ada anak, falahunna thumunu mimma taraktum, mereka akan dapat 1/8 daripada apa yang kamu tinggalkan. Min ba'di wasiyyatin tusuna biha, selepas daripada diselesaikan wasiat dan juga hutang yang kamu tinggalkan. So, jadi hak mewarisi ini tuan-tuan adalah hak yang diberikan oleh syarak. Dan bila bermulanya tuan-tuan hak untuk mewarisi, apabila telah sempurna akad. Bila kita dah sebut apa tuan-tuan, lepas akad nikah hari ini, esok meninggal, pasangan dia meninggal, tak kisahlah suami meninggal ke isteri meninggal, maka tuan-tuan automatik, ya, hak mewarisi harta itu diperoleh. Bukan kata esok, beberapa jam selepas daripada tu pun tuan-tuan,
ya, kahwin, suami umur 80, isteri umur 18 saja. Terkejut, seronok boleh menikah. Bini muda kena heart attack, meninggal. Jadi tuan-tuan, walaupun kahwin baru sejak, pernikahan itu sah, dia tak ada cooling off period tuan-tuan ni untuk isteri ini mewarisi daripada harta peninggalan dia. Automatik dia boleh dapat. Dan pewarisan ni tuan-tuan, dia kekal hatta walaupun berlaku perceraian, tetapi sekiranya perceraian itu adalah talak raj'i, talak yang boleh rujuk. Maksudnya, katakanlah suami menceraikan isteri dia dengan talak satu. Okey, tempoh iddah dia berbezalah tuan-tuan. Kita akan tengok nanti dalam perbincangan bab talak itu. Dalam bab iddah tu, dia ada iddahnya 3 kali suci. Iddahnya ada 4 bulan 10 hari. Iddahnya ada melahirkan anak. Jadi maksudnya sekiranya isteri tadi dalam tempoh iddah tersebut, katakanlah suami yang telah mentalakkan dia ini, tetapi talak itu raj'i, meninggal, maka isteri berhak untuk mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh outgoing husband tadi. Dan begitulah juga sebaliknya. Suami menceraikan isteri dia dalam tempoh talak raj'i, dengan talak raj'i masih dalam tempoh iddah, isteri meninggal, maka suami berhak untuk mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh isterinya itu. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Itu adalah kesan daripada akad nikah yang sah yang berlaku. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Wajib untuk apa? Semua memahami mengenai perkara-perkara ini, supaya apa tuan-tuan? Kita tidak terlepas pandang dalam menunaikan tanggungjawab hasil daripada suatu akad pernikahan. Jadi benda tu automatik tuan-tuan ya, mana kita sebutkan tadi. Contohnya nafkah. Once dah berlakunya akad, kita sebut tadi, kalau kita orang Melayu ni, aku terima nikahnya si fulan binti fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai, maka bila saksi dua kata sah, maka berlakulah ataupun kita kata sempurnalah akad itu. Maka tuan-tuan, selepas daripada itu secara automatik kesan-kesan yang kita sebutkan ataupun implikasi yang kita sebutkan tadi itu berjalan. Suami sudah wajib untuk menunaikan tanggungjawab dia kepada isteri yang kita sebut dalam bab nafkah tadi. Maka selepas daripada itu, isteri juga wajib untuk taat kepada suaminya. Jadi tuan-tuan, kalaulah kesan-kesan yang kita sebutkan tadi itu yang melibatkan hak dan tanggungjawab disempurnakan dengan baik, maka inilah tuan-tuan sebagai pembuka jalan hikmah daripada sesuatu pernikahan itu dapat dicapai. Yang dikatakan apa tuan-tuan ya? Litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha. Jadi sakinah, mawaddah dan juga rahmah itu boleh dicapai. Jadi perkahwinan ni tuan-tuan, kita tak boleh tengok dari segi satu pihak saja. Masing-masing hanya melihat hak dia saja. Ya, isteri nak hanya nak tuntut hak dia. Suami pula nak tuntut hak dia. Tapi masing-masing tidak juga memfokuskan kepada tanggungjawab yang dia mesti tunaikan kepada pasangan dia tadi. Maka tuan-tuan, rumah tangga tidak boleh mencapai hasrat seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi kesempurnaan sesebuah rumah tangga itu hanya boleh terhasil apabila ada keinginan daripada kedua-dua pihak untuk, yang pertama, melaksanakan tanggungjawab dia. Yang kedua, dia mendapat hak daripada pasangannya. Jadi barulah tuan-tuan, akhirnya dia akan melahirkan bukan sahaja keluarga yang baik, tetapi dia akan melahirkan sebuah masyarakat yang boleh hidup dalam keadaan aman damai. Kerana apabila rumah tangga bermasalah tuan-tuan, kesannya bukan hanya kepada suami, isteri dan anak-anak itu saja. Kesannya juga adalah kepada masyarakat di luar sana. Jadi usaha membina sebuah masyarakat yang baik ni tuan-tuan, dia mesti bermula dengan usaha untuk membina keluarga yang baik terlebih dahulu. Maka barulah kita akan dapat merasai bagaimana hidup secara harmoni
dalam konteks yang lebih besar, itu dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan, saya sampaikan sekadar itu yang dapat kita kongsi pada pagi ini. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung tentang sunat dalam akad nikah. Maknanya bila berlakunya akad nikah itu apa perkara-perkara yang disunatkan. Termasuklah untuk kita bincangkan tentang walimah, itulah majlis menghebatkan pernikahan, kemudian tentang khutbah dan sebagainya. Jadi insyaAllah tak ada apa-apa halangan, kita akan sambung dalam pertemuan bulan yang akan datang. Wallahu a'lam.